Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelas RS 256 2A kumpulan 2 akan membentang dan membincangkan topik yang telah diberi, iaitu tentang tanggapan dan persepsi antara agama Kristian dan Islam. Sebelum itu, ini adalah infografik yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Ada 4 isi yang akan kami bentangkan, iaitu yang pertama adalah tentang perbezaan di antara agama Kristian dan agama Islam. Yang kedua adalah tentang persepsi dan tanggapan orang Islam terhadap agama Kristian dan orang Kristian terhadap agama Islam. Yang ketiga adalah kesan mengamalkan agama masing-masing terhadap kehidupan seharian. Dan yang terakhir adalah tentang langkah mencapai persefahaman di antara dua agama yang berbeza. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nur Farahi binti Abdul Nasir. Berdasarkan topik kumpulan saya, iaitu tanggapan dan persepsi antara agama Kristian dan agama Islam. Isi pertama yang akan saya terangkan adalah tentang perbezaan di antara agama Islam dan agama Kristian. Di sini saya ingin meletakkan 3 aspek utama yang sering diperkatakan. Aspek perbezaan yang pertama adalah dari segi konsep ketuhanan. Bagi agama Islam, ia berpegang dengan konsep tauhid, iaitu mengesahkan Allah. Tauhid merupakan asas keimanan yang ditekankan dalam Islam. Dari segi bahasa, tauhid berasal daripada perkataan Arab, iaitu satu konsep yang menunjukkan kepercayaan monoteisme dalam Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Lain pula bagi agama Kristian, ia menggunakan konsep Trinity. Istilah Trinity ini digunakan untuk menggambarkan Tuhan itu adalah 3 dalam 1, iaitu The Bapa, The Father atau Bapa, The Son of God atau Jesus Anak, dan The Holy Spirit, Roh Kudus. Konsep ini membawa maksud Tuhan itu ada anak, iaitu Jesus. Seterusnya, aspek perbezaan dari segi kitab suci. Dalam Islam, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika membacanya. Bagi penganut Kristian pula, Bible atau Holy Bible ialah kitab suci bagi orang Kristian. Perkataan Bible ini diambil daripada perkataan Greek atau Biblos yang membawa maksud buku. Terdapat banyak versi Bible yang boleh didapatkan pada hari ini. Secara umumnya, kitab Bible bagi penganut Kristian terbahagi kepada 2, iaitu Old Testament dan New Testament. Ianya boleh diringkaskan kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Di samping itu, aspek perbezaan yang ketiga adalah dari segi tokoh utama agama. Bagi Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Nabi dan penyampai wahyu terakhir dari Allah. Bagi penganut Islam, beliau dianggap sebagai utusan terpilih dan contoh teladan dalam hidup yang harus diikuti. Lain pula bagi agama Kristian, tokoh utama dalam agama itu adalah Jesus Christ yang dianggap sebagai anak Tuhan dalam agama Kristian. Bagi penganut Kristian, beliau dianggap sebagai penyelamat dunia yang diutus oleh Bapa Tuhan untuk menebus dosa umat manusia. Baiklah, seterusnya adalah saya ingin mengkongsikan satu isu yang berkaitan dengan isi saya yang tadi. Isu itu adalah tentang ketidakpuasan hati satu organisasi di Sabah, iaitu organisasi Malaysian Chinese Association ataupun MCA terhadap seorang individu wanita beragama Islam memberi amaran dalam sebuah video siaran langsung untuk menutup gereja. Wanita MCA Sabah menggesa pihak berkuasa menyiasat video seorang wanita yang mengukuh penutupan gereja gara-gara tidak berpuas hati dengan isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Pengerusi wanita MCA Sabah, Dr. Pramila Yong, berkata gagasan wanita itu yang mengukuh penutupan gereja dan untuk menghancurkan puak-puak Kristian adalah bersifat seperti menghasut. Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis Diraja Malaysia mesti melancarkan penyiasatan dan mengambil tindakan memandangkan seruan seumpama itu adalah fitnah dan mengancam keamanan dan keharmonian masyarakat. Wanita itu mengugut disebabkan rasa tidak puas hatinya terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Penyelesaian atau solusi yang dapat saya ringkaskan adalah Mahkamah membenarkan penggunaan kalimah Allah bagi tujuan pendidikan dan keagamaan. Pada 10 Mac 2021,
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa kerajaan melakukan kesilapan dalam mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam. Justru itu, mahkamah sama memutuskan seorang wanita Kristian yang berbangsa Melanau berhak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Sesudah itu diputuskan bahawa penganut agama Kristian di seluruh negara boleh menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan Arab lain dalam penerbitan agama pendidikan dalam penerbitan agama mereka untuk tujuan pendidikan. 3 perkataan agama itu adalah Baitullah, Kaabah dan solat. Maka selesailah bahagian saya dan jumpa pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazliana binti Muhammad Azmi. Saya akan menerangkan tentang isi yang kedua, iaitu persepsi dan tanggapan orang Islam terhadap agama Kristian dan orang Kristian terhadap agama Islam. Tanggapan dan persepsi orang Kristian terhadap agama Islam serta persepsi orang Islam terhadap agama Kristian bergantung pada individu dan konteks budaya mereka. So, faktor-faktor tanggapan dan persepsi ialah keyakinan teologi yang berbeza, iaitu kepercayaan yang berbeza, pengaruh media dan persepsi yang dikongsikan. Seperti media sosial adalah tempat mereka kongsikan pelbagai kisah buruk atau baik tentang agama masing-masing. Cuma kita tak pasti betul atau salah. Yang ketiga, pengalaman peribadi. Sebab itu, kita harus sentiasa berkelakuan baik kerana kita memegang status agama Islam atau Kristian sebagai cerminan agama kita. So, isu kat sini ialah kontroversi perwatakan Nabi Muhammad Jelans Boston. Sebenarnya ada satu terbitan yang telah dikeluarkan oleh penulis Kristian di Denmark tentang satu kartun yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Disebabkan itu, ada pelbagai kontroversi yang berlaku antara masyarakat Islam dan Kristian. So, solusi ini ialah Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab meminta agar PBB menjatuhkan hukuman internasional terhadap Denmark. Sementara itu, produk dari Denmark diboikot oleh konsumen di Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab lain. Selain itu, ada protes besar-besaran oleh kaum Muslim di Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara Arab dan negara lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Abdullah bin Muhammad Nasir, akan meneruskan pembentangan ini bagi membincangkan objektif yang ketiga, iaitu kesan mengamalkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan seharian. Terdapat pelbagai kebaikan yang dapat dirasai serta dinikmati oleh penganut agama Islam dan penganut agama Kristian bagi mereka yang patuh akan ajaran agama mereka. Mari kita lihat terlebih dahulu kebaikan mengamalkan agama Islam bagi penganutnya. Pertama, memperbaiki dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai hamba-Nya yang sentiasa melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Antara suruhan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi individu yang bergelar Muslim ialah solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membantu kedua ibu bapa dan lain-lain. Kedua, melahirkan individu yang baik, akhlak dan sikap. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh individu Muslim dapat melahirkan sikap-sikap mahmudah seperti rajin, berdikari dan kasih sayang. Kesan yang ketiga ialah menguatkan hubungan silaturahim sesama saudara. Dalam agama Islam, setiap individu Muslim itu bersaudara. Dapat kita lihat kerjasama antara individu-individu ini salah satunya ketika ibadah kurban yang dilakukan setiap tahun ketika Raya Haji. Mari kita lihat pula kesan mengamalkan agama Kristian bagi penganutnya. Pertama, membantu menguatkan dan memperdalamkan hubungan mereka dengan Tuhan. Umat Kristian percaya bahawa setiap ibadah yang mereka lakukan akan menciptakan hubungan peribadi mereka dengan Tuhan mereka. Kesan yang kedua ialah memperoleh kasih dan pengampunan. Agama Kristian amat mementingkan prinsip ini, di mana mereka sentiasa menerapkan nilai kasih dan pengampunan. Ibadah yang dilakukan oleh mereka juga untuk mengharapkan pengampunan daripada Tuhan. Kesan yang ketiga ialah menciptakan keadilan sosial. Umat Kristian amat mementingkan keadilan dalam sebuah masyarakat. Mereka juga mementingkan untuk setiap individu membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Mereka juga menggalakkan di antara mereka yang kuat untuk melindungi mereka yang lemah. Sehubungan dengan itu, muncul satu isu yang dapat kita kaitkan dengan objektif kita yang ketiga.
Penutupan semua rumah ibadat serta larangan menyeluruh bagi umat Islam dan penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuk solat Jumaat ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat tercetusnya pandemik COVID-19. Timbul bermacam-macam persoalan di antara rakyat Malaysia. Adakah boleh jika tidak menunaikan solat Jumaat? Apakah hukum jika tidak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut? Apakah yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika waktu solat Jumaat? Apakah boleh jika dilakukan solat Jumaat ini hanya beberapa individu? Lalu, kerajaan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan satu solusi. Satu, mesyuarat. Jawatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Agama Malaysia MKI telah diadakan pada 15 Mac 2020 di Pulse Grand Hotel Putrajaya. Keputusan pandangan ini telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan serta negeri-negeri bagi mendapatkan berkenan untuk tindakan selanjutnya. Hasil daripada muzakarah tersebut, majlis telah memutuskan bahawa semua aktiviti masjid dan surau termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat ditangguhkan selama tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula pada 18 Mac 2020. Selama tempoh ini, Jawatan Kuasa Masjid dan Surau disarankan untuk melakukan pembersihan dan penyahkuman. Pelanjutan atau penamatan tempoh ini tertakluk kepada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian dari saya. Saya akan menerangkan tentang isi yang keempat, iaitu langkah mencapai persefahaman antara dua agama yang berbeza. Mencapai toleransi antara dua agama yang berbeza adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan kesabaran, ketekunan dan komitmen untuk memperluas wawasan dan saling belajar. Langkah mencapai persefahaman antara dua agama ini ialah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang baik tentang agama lain. Yang kedua, penting untuk membangun hubungan yang baik antara dua penganut yang berbeza. Yang ketiga, berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama yang dihormati dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama mereka. Isu di sini ialah ramai umat Islam terpesong daripada ajaran Islam sebenar disebabkan pendedahan agenda Kristian 2014. Solusi yang kita dapat ialah YTM Shah Alam mengadakan seminar Kalimah Allah dan Kristologi Nusantara pada 6 Mei 2014 untuk menerangkan tentang pendedahan agenda Kristian. Kesimpulan mengenai persepsi dan tanggapan terhadap agama Islam dan agama Kristian sangat bergantung pada sudut pandangan individu dan pengalaman peribadi mereka. Penting untuk diingat bahawa persepsi dan tanggapan terhadap agama-agama ini adalah subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk budaya, pengalaman peribadi dan persepsi media. Penting untuk mempertahankan sikap terbuka dan saling memahami antara penganut agama yang berbeza untuk mempromosikan dialog dan kerjasama yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Nasir akan menyimpulkan tentang serba sedikit video ini, iaitu video adakah agama Kristian merupakan agama yang terdekat dengan agama Islam. Daripada video ini menerangkan agama yang terdekat dengan agama Islam ialah agama Kristian, dan video ini juga disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus. Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi akan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini tekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Lepas pada itu tidak ada Nabi yang lepas pada Nabi Isa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah syariat kita dengan kitab Injil tidak jauh bezanya.
haram makan babi, ada dalam Quran, dalam Injil. Dan wajib pakai jilbab, ada dalam Injil, ada dalam Quran. Faham lagi? Lepas tu kita tengok nisbah pakaian sunnahnya lebih dekat sekali ialah sunnah orang yang mengikut kitab Injil. Sebab tu padri perempuan nan dia masih diwajibkan menutup rambut, pakai tudung. Okey? Dia asal dalam kitab Injil semua perempuan Islam imat Nabi Isa wajib pakai tudung, tutup rambut. Nah, bila dipinda kitab Injil termasuk pinda hukum jilbab. Apa dipinda? Yang bekerja dengan Tuhan sebagai padri atau nan rahib wanita kekal wajib tudung rambut. Yang bukan kerja dengan Tuhan, tidak duduk di gereja, tidak mengapa membuka rambut. Nampak lagi? Jadi asal hak padri nan tu itu adalah tuntutan agama Islam sebenarnya. Okey. Kemudian sunat pakai serban dan kopiah ada dalam kitab Injil. Kerana itulah Kristian Ortodok dia panggil. Kalau kita tengok sekarang kita balik taib, kita pergi Kristian di Eritrea, Kristian di Habsyah, Kristian di apa benda ni Ethiopia. Dia panggil Kristian Ortodok. Dia punya padri dia semua berjubah putih, menggunakan tasbih, menggunakan serban dan berjanggut. Yang kita cam ialah pada leher ada tasbihnya ada salib. Itu saja baru kita kata Kristian. Kalau tak ada salib itu kita kata orang Islam. Kenapa mereka pakai gitu? Kerana itulah pakaian Nabi Isa AS. Berjubah besar, berjubah putih, berserban besar, serbannya ada ekor. Nampak? Itu kisah. Jadi mereka ni yang paling mudah masuk Islam. Dalam convert ratio. Convert ni maknanya tukar agama. Agama ni masuk agama ni, agama ni masuk agama tu masuk agama ni. Dipanggil convert, tukar agama. Banyak berlakulah. Convert yang paling tinggi sekali berlaku ialah dari Kristian ke Islam. Faham? Yahudi paling payah. Yahudi paling payah. Ini menerangkan tentang persepsi dan tanggapan terhadap agama Islam dan agama Kristian. Daripada video ini juga, kita dapat mengetahui beberapa maklumat, iaitu agama Islam dan agama Kristian mempunyai beberapa persamaan. Namun, terdapat juga perbezaan seperti kepercayaan kepada Tuhan dan juga panduan kitab. Seperti, umat Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, manakala orang Kristian pula berpandukan kitab suci mereka, Bible.